kasihan Anwar. Dia perlukan pandangan alternatif. Elephant in the room. Najib dan Zaid Hamidi. Rakyat dah naikkan, tabalkan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada para penonton setia Next Step TV dan juga Next Step Malaysia yang bersama kami pada minggu ini dalam rancangan Berani Jawab. Kita bertemu lagi untuk hari yang ke-21 bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Baik, untuk Berani Jawab pada minggu ini, kita akan bawakan seorang figura politik yang lantang bersuara sama ada di parlimen ataupun di media untuk memastikan seimbang dan imbang berlaku dalam kerajaan perpaduan. Dan sekarang ini kita bersama dengan yang berhormat YB Hassan Abdul Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat YB ya? Sihat. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita untuk kali ini, walaupun beberapa kali telah pun disunting, tapi Alhamdulillah hari ini YB dapat memberikan kita komitmen untuk bersama kita pada malam ini. Baik, para penonton, anda mengetahui bahawa sejak kebelakangan ini kecoh di media sosial dan juga media-media utama apabila Majlis Kerja Tertinggi UMNO dikatakan menyokong permohonan pengampunan Diruaja Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana pada 31 Mac lalu, kalau kita anda mengikuti perkembangan ini, Mahkamah Persekutuan telah menolak semakan keputusan Mahkamah kepada Najib Tun Razak atas kesalahan yang dilakukan penyelewengan dana SRC International berjumlah RM42 juta dengan mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman RM210 juta denda dan juga penjara 12 tahun. Jadi YB, di sini kami ingin bertanya kepada YB, sejauh mana YB melihat kesan sokongan yang diberikan MKT UMNO ini dalam membuat kenyataan bahawa mereka akan menyokong permohonan Diruaja ini kepada kepercayaan rakyat. Saya bercakap atas dasar integriti kerajaan perpaduan yang dilihat sangat agresif dalam menentang rasuah. YB, silakan. Yang pertama, yang boleh memfailkan pengampunan Diruaja ini hanya 3 pihak. Pertama, banduan itu sendiri. Yang kedua, family banduan. Yang ketiga, peguamnya. Parti politik tak boleh nak failkan permohonan itu. Artinya, okey. Yang kedua, saya melihat gerakan untuk pengampunan ini dilakukan oleh UMNO dan tidak melibatkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, parti politik Datuk Seri Najib. Baik, saya ada mendapat daripada research yang kami lakukan di mana UMNO mengatakan bahawa mereka memang tidak membuat permohonan itu secara direct daripada mereka dan mereka mungkin memahami Lembaga Persekutuan itu. Tetapi mereka mengatakan bahawa mereka hanya menyatakan hasrat untuk menyokong permohonan itu, tetapi sedikit sebanyak ia memberi impak kepada sama ada bercakap tentang kepercayaan rakyat, tetapi juga kepada para penyokong dan juga kepada mereka yang baru sahaja ingin kata ada hati untuk bersama dengan kerajaan perpaduan ini. YB. Ya, artinya hubungan UMNO dengan kerajaan perpaduan ini rapat. Baik. Sebab UMNO sebahagian daripada blok kerajaan perpaduan dan Presiden UMNO itu adalah timbalan Perdana Menteri. Artinya usaha UMNO yang kuat untuk menggerakkan pengampunan ini menjejaskan kedudukan kerajaan perpaduan, meletakkan kerajaan perpaduan pimpinan YB Tambun dalam keadaan bersalah, kan? Artinya, jadi ada kesannya. Baik. Kata orang YB, sokong membawa rebah. Kenyataan YB yang dipetik oleh beberapa media utama yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan dan juga PKR khususnya bakal tumbang bersama dengan UMNO dan juga Barisan Nasional sekiranya permohonan juga situasi perkara ini berterusan. Pandangan YB mungkin sekali lagi kepada rakyat Malaysia? Trust perjuangan Parti Keadilan Rakyat ialah betul menentang rasuah. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Secara bertulis atau tidak bertulis melalui manifesto atau daripada naratif selama ini
Jadi jika saya melihat dua perkembangan ini, satu dia serentak nampaknya usaha pengampunan Datuk Seri Najib Razak, dan yang kedua ialah permohonan representasi Presiden UMNO untuk menggugurkan 47 pertuduhan ini. Jadi tetapi yang kita bincangkan ini tentang pengampunan Datuk Seri Najib Razak. Jadi artinya pertama kita menyedari bahawa kuasa pengampunan ini terletak pada yang di Pertuan Agong di bawah perkara-perkara Perlembagaan Persekutuan. Tetapi saya rasa yang di Pertuan Agong pun ada dalam satu waktu tak lama yang lepas merasmikan sebuah masjid, menyatakan bahawa kuasa pengampunan itu akan dilaksanakan dengan cukup cermat. Dia tidak merujuk khusus kepada Datuk Seri Najib, tapi secara umum. Artinya saya percaya yang di Pertuan Agong tahu pada perkara tanggungjawab amanah yang dipikul oleh baginda, kan? Baik, YB, ada setengah pengamal perundangan yang mengatakan bahawa ini kita kaitkan dua, sama ada kes Datuk Seri Najib Tun Razak, permohonan pengampunan diraja, dan juga apabila dikatakan bahawa Zahid Hamidi mencuba untuk menggugurkan kes 47 pertuduhan, ada yang mengatakan bahawa sekiranya ini berlaku, ia akan mengundang kepada penyalahgunaan kuasa. Okey, itu yang sangat dibimbangi sebenarnya dalam kerajaan perpaduan ini. Pandangan YB di situ bagaimana? Adakah YB bersetuju dengan kenyataan pengamal undang-undang atau bagaimana YB? Ya, artinya saya melihat kemungkinan itu boleh berlaku. Baik. Sebab sama ada dalam pengampunan diraja yang dipohon oleh Datuk Seri Najib, dan juga permohonan menggugurkan tuduhan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia melibatkan satu sosok, iaitu peguam negara. Jadi peguam negara ini adalah penasihat pada kerajaan, penasihat pada kabinet, penasihat juga kepada Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Artinya kalau di dalam perlembagaan merujuk kepada kuasa untuk menggugurkan pertuduhan, kuasa peguam negara itu kuasa budi bicara dia. Artinya peguam negara boleh memulakan pertuduhan, boleh menggantung pertuduhan, boleh menggugurkan pertuduhan. Kuasa budi bicaranya, dan ini kita amat bimbang, kan? Manakala jika dibezakan dengan kuasa yang di Pertuan Agong di bawah perkara 42 perlembagaan, yang di Pertuan Agong walaupun pada akhirnya kuasa itu pada yang di Pertuan Agong untuk mengampun, sekurang-kurangnya yang di Pertuan Agong dibantu, perlu dinasihati oleh lembaga pengampunan. Di dalam lembaga pengampunan itu ada peguam negara dan de facto Menteri Wilayah Persekutuan, Perdana Menteri, kan? Jadi saya pun berasa bimbang, iaitu artinya Auzubillah lah. Kalau sekiranya YB, kalau sekiranya berlaku, tanpa mendahului yang di Pertuan Agong, kita menganggaplah kalau sekiranya berlaku, pengampunan itu berlaku kepada Najib Tun Razak ini, memandangkan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam lembaga pengampunan itu, dibimbangi kalau ia memberi kesan kepada kredibiliti Anwar Ibrahim, sosok tubuh yang dianggap sebagai Perdana Menteri yang sangat tegas dan juga yang sangat berani ketika ini. Sedikit komen YB di situ. Ya, artinya saya ada menulis beberapa hari yang lalu. Baik. Yang bagi saya seeloknya tidak melibatkan Perdana Menteri lah di dalam lembaga pengampunan itu.
Baik. dalam fasa 5 perkara 42 itu memang ada selain daripada pegawai negara, iaitu menteri yang bertanggungjawab berkenaan wilayah persekutuan. Tetapi sekarang kita tak ada Kementerian Wilayah Persekutuan, jadi de factonya Perdana Menteri, kan? Jadi persoalan saya, adakah mesti Perdana Menteri? Kenapa tidak boleh ahli kabinet yang lain? Maknanya kalau Perdana Menteri berada di dalam lembaga pengampunan itu meletakkan tanggapan rakyat, saya tidak pasti keputusan lembaga persekutuan itu telus atau tidak. Daripada 5 orang, Yang Pertuan Agong pengerusi, pegawai negara, kemudian menteri wilayah, dan ada 3 lagi, artinya 6 orang ni kan, 3. Jadi kita tak tahu berapa nyokong, berapa menentang, kan? Jadi ini akan menimbulkan persepsi, kan? Dan lagi satu, kalau saya baca dalam Perlembagaan Persekutuan berkenaan pengampunan ini, kalau nak sebut Perdana Menteri pada seksyen pasal 5 perkara 42 itu sebut ajalah pegawai negara Perdana Menteri, kan senang. Tetapi tidak disebut Perdana Menteri sebabnya perlembagaan itu tidak mahu peranan Perdana Menteri itu dilihat akan mempengaruhi dalam keputusan itu. Maknanya biarlah Agong sebagai pengerusi mempengerusikan mesyuarat itu dengan menteri yang bukan Perdana Menteri, dibantu dengan dibantu oleh pegawai negara. Sebab kalau kita lihat di negeri-negeri yang lain, pasal 5 itu menyebutkan pegawai negara satu, yang kedua ketua menteri. Disebut ketua menteri dan raja pemerintah. Kenapa bila di wilayah persekutuan tak disebut pegawai negara? Kenapa tak disebut Perdana Menteri? Kalau di negeri biasa disebut ketua menteri. Tetapi malah disebut tafsiran dalam pasal 5 itu ketua menteri bagi kes yang melibatkan kerajaan persekutuan ialah menteri yang bertanggungjawab terhadap wilayah persekutuan. Maknanya sekarang susahlah dah nak elakkan. Sebab Perdana Menteri dah umumkan dia berada dalam lembaga pengampunan itu. Takkan nak tarik balik, kan? Jadi persepsi rakyat ada yang jadi saya melihat intention Parlimen dan intention penggubal perlembagaan itu tidak mau meletakkan Perdana Menteri di dalam lembaga pengampunan. Tetapi Perdana Menteri dah declare kepada umum beliau berada di dalam. Baik, kalau kita lihat Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman dengan penjara 12 tahun dan juga denda RM210 juta untuk kes SRC ini, dan ia kekal. Baik, apabila ia kekal, segala permohonan semakan semua juga ditolak dan sebagainya. Jadi Datuk Seri Najib dikatakan sebagai banduan yang sedang menjalani hukumannya. Baik, sebagai parti komponen di dalam Kerajaan Perpaduan UMNO ataupun Barisan Nasional, dilihat rakyat supaya adalah lebih baik jika mereka membantu Kerajaan Perpaduan mendukung bersama hasrat Perdana Menteri untuk memajukan negara dan juga pembangunan negara, terutamanya dari segi ekonomi dan kestabilan politik. Itu adalah lebih utama berbanding untuk menumpukan perhatian kepada pengampunan diraja ini. YB punya pandangan bagaimana? Ya, saya bersetuju dengan pandangan sedemikian, iaitu tugas kerajaan perpaduan ini mesti utamakan rakyat, selamatkan negara, selamatkan rakyat, selamatkan kehidupan rakyat daripada kos hidup yang sara hidup yang tinggi, kan? Artinya, dan kerajaan pimpinan perpaduan ini dah dalam keadaan track yang betul. Maknanya untuk menguruskan negara yang sebaik mungkin, dan rakyat, saya melihat usaha-usaha Perdana Menteri itu
ikhlas, ada arah tujunya. Tetapi isu-isu sampingan ini sebagai pengampunan Datuk Najib dan Ahmad Zahid Hamidi digugurkan ini adalah mengganggu keutuhan kerajaan perpaduan ini yang very fragile dan tidak kukuh. Jadi itu sebab bila saya menulis, saya kata nak selamatkan negara dan rakyat atau nak selamatkan Najib dan Zahid Hamidi. Jadi mesti utamakan negara dan rakyat. Artinya betul ada orang templak saya, ada orang cerita double standard. Kenapa Anwar Ibrahim boleh diampun, kenapa Najib tak boleh diampun? Perlu diingat, Anwar Ibrahim telah melalui lebih 3 tahun dalam penjara merengkuk di Sungai Buloh, kan? Jadi bermakna bukan tak boleh mohon pengampunan. Pengampunan ini boleh dipohon, telah pun dipohon oleh Datuk Seri Najib tahun lepas, Ogos. Artinya saya maknanya due respect kepada Yang di-Pertuan Agong, iaitu maknanya kalau nak beri pengampunan bukan tak boleh, itu kuasa baginda, kan? Tetapi Najib boleh lagi membuat fail pengampunan semula. Filing yang kedua adalah 3 tahun selepas hukuman dijatuhkan. Artinya, apa maksud undang-undang itu? Maksud undang-undang itu secara tersiratnya bolehlah nak ampun seeloknya sekurang-kurangnya 3 tahun. Selepas 3 tahun itu kemukakanlah permohonan pengampunan yang itu. Jadi rakyat semuanya akan tengok kita bukanlah mau bersifat sadis, zalim, gunakan Datuk Najib 12 tahun merengkuk. Kita pun faham dia pun ada sumbangan dia pada negara. Jasanya pun ada, bukan setahun 2 jadi Perdana Menteri. Saya ingat 9 tahun, kan? Takkan tak ada yang baik yang dibuat pada dia. Banyak benda-benda yang baik, tetapi tidaklah boleh kerana sentimen kita, simpati kita pada itu, maknanya mudah sangat dia diampunkan. Sebab pengampunannya boleh dibuat kemudian, kan? Boleh dipohon lagi sekali. Tapi inilah kuasa lembaga pengampunan dan kuasa Yang di-Pertuan Agong, dan hanya dalam soal ni tidak ada istilah contempt of court, contempt pada lembaga pengampunan, tidak ada. Rakyat boleh bersuara. Bercakap tentang rakyat, YB melihat untuk PRN untuk 6 negeri dan juga PRU ke-16 ini, adakah usaha ini akan memberi sedikit cabaran kepada kerajaan perpaduan untuk mengekalkan kerusi atau untuk berlapas negeri? Pandangan YB. Ya, artinya masalah memang ada kesannya. Saya sebutkan begini. Pada pilihan raya umum yang ke-14, di mana dipimpin oleh Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib banyak projek-projek besar-besar dia. Banyak usaha dia bantu rakyat ada. Banyak projek pembangunan khidmat dia pada rakyat ada. Tetapi ada satu isu pada dia, iaitu 1MDB. Belum pun dijatuhkan hukum. Tetapi itulah yang menyebabkan kerajaan Barisan Nasional tumbang pada waktu itu. Kerana isu 1MDB. Maknanya walaupun Najib dari segi ekonomi, pelaburan dia, banyak benda yang besar-besar yang dibuat dia, kerana tolong rakyat, apa dipanggil BRIM dan sebagainya, kan? Tetapi kerana satu isu YMD jatuh kerajaan dia. Jadi kita ambil perbandingan yang sama, banyak benda yang Anwar Ibrahim buat baik, banyak benda yang kerajaan perpaduan baik, tapi kalau satu isu melepaskan orang yang didapati bersalah oleh mahkamah, menggugurkan pula orang satu tokoh dalam kerajaan, rakyat akan tolak. Jangan ingat rakyat ini tak celik, rakyat Malaysia cukup celik dan dia akan menghukum. Baik.
Sejauh mana setakat ini YP melihat rakan-rakan sama ada berada dalam kabinet ataupun rakan-rakan komponen di dalam kerajaan perpaduan itu berani, maksud saya dalam memberikan teguran kepada mana-mana tindakan yang diberikan oleh rakan-rakan komponen yang lain dalam membuat keputusan atau mengeluarkan kenyataan dalam konteks melanggar integriti dan sebagainya. Setakat ini YP melihat bagaimana perjalanannya? Maaf cakaplah kan, artinya setakat ini saya lihat tak ada suara di kalangan heavyweight dalam menteri kanan dan apa yang memberi pandangan yang agak berhati-hati, bukan menegur tapi memberi alternatif opinion. Kan, alternative opinion tak salah. Kita tahu dari segi kabinet yang ada collective responsibilities. Kita pun tak tahu dalam mesyuarat mereka dalam kabinet kita tak dengar. Tetapi di luar pun maknanya perlu ada tradition, iaitu tidaklah sampai melanggar prinsip-prinsip tanggungjawab menteri dan collective responsibility itu. Tetapi takkanlah semua tak ada pandangan yang lain kan, jadi nanti cakap orang Melayu lama-lama jadi seluncai, terjun dengan labu-labunya kalau semuanya diam. Ya, setuju. Baik, YB Hassan Karim sendiri adalah di antara figura berada di dalam kerajaan perpaduan sebagai ahli parlimen yang sentiasa berdebat di Dewan Rakyat. YB dilabelkan oleh setengah orang sebagai figura yang suka menjatuhkan kredibiliti Perdana Menteri ke-10 dengan pelbagai kenyataan, komen dan juga teguran-teguran kepada Perdana Menteri ataupun kerajaan itu sendiri, sama ada di Dewan Rakyat ataupun di media. Apa yang YB ingin katakan kepada tanggapan itu? YB, silakan. Okey, saya nak bagi tahu. Right. Saya ialah boleh dikata penyokong tegar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan sekarang ini. Daripada tahun 1998 dalam gerakan reformasi, saya telah bersama menyokong beliau. Malah saya telah menerbitkan antologi sajak reformasi. Artinya kredit kepada Datuk Seri Anwar. Perlu disebut di sini bahawa saya ini berasal daripada Parti Rakyat Malaysia, PRM. Pada tahun 2003-2004 bergabung dengan Parti Keadilan pimpinan Anwar. Anwar dalam penjara tulis surat dan diseludupkan surat itu melalui dari keluar penjara tuju kepada saya. Mengajak saya sama-sama kita tubuhkan gabungan Parti Keadilan dengan Parti Rakyatnya, jadikan Parti Keadilan Rakyat. Artinya ada syarat. Satu syaratnya iaitu yang menjadi asas perjuangan dalam pelbagai Parti Keadilan Rakyat ini ialah memperjuangkan bersihkan negara kita daripada rasuah, kebenaran dan tegakkan keadilan. Artinya saya bukan penyokong yang membabi buta kan. Kalau dia betul, selama ini saya sokong beliau dan sampai akhirnya jadi kerajaan, dan saya ingin bukanlah pandai sangat, bukanlah arif sangat nak menasihat tapi kurang-kurang saya lihat Anwar ni seorang demokrat. Dia menghormati demokrasi dan dia mendengar aduan dan dia tak marah-marah. Malah dia appreciate kalau agak terlebih sangat mungkinlah dia komen sikit kan, mana yang komen saya yang tak adil itu. Tetapi kalau komen-komen saya, ulasan saya itu bernasabah, dia mendengar dan saya percaya beliau pemimpin yang baik. Tetapi saya bukan berada di dalam inner circle dia. Jadi ini mereka yang mengeliling ada dalam inner circle Anwar perlu mengambil tugas kasihan Anwar. Dia perlukan pandangan alternatif kan, jangan bebankan dia seorang dan jangan puji-puji melampau kan, perlu berhati-hati. Kita hendak dia pimpin
kerajaan ini kalau boleh sampai cukup penggal ini. Kalau bagus, rakyat pilih lagi. Baik, terima kasih. YB, kalau kita lihat tentang pengampunan Diraja Najib ini, soalan terakhir daripada saya, survey yang dibuat oleh ada dua, sama ada change.org dan juga salah seorang daripada individu yang mengatakan satu survey adalah tentang mereka yang tidak menyokong Najib dibebaskan. Setakat ini sudah pun mencecah 150,000 undian tanda tangan, manakala yang menyokong dibebaskan baru mencecah 15,000 tanda tangan. Jadi perbezaan itu dapat melihat bahawa jelas suara rakyat mengatakan bahawa mereka akan terus menegakkan keadilan dan mereka akan terus menjunjung keluhuran kedaulatan undang-undang. Apa pesanan YB kepada kerajaan perpaduan, parti-parti komponen di dalamnya untuk memastikan bahawa tadbir urus yang baik demi membela nasib rakyat dan juga dalam kita menegakkan keadilan di negara kita ini? Terakhir daripada YB. Ya, saya minta kerajaan perpaduan, khususnya Perdana Menteri, dengarlah statistik data yang ada itu daripada rakyat. Artinya, dan bila saya cakap kepada kerajaan perpaduan, saya khususkan pada Pakatan Harapan dan Keadilan yang selama ini PH menang, PKR menang ini kerana perjuangannya yang telus, yang nak ubah negara kita ini kepada negara yang bersih rasuah. Dan dalam masa yang sama kita mesti ingat, iaitu parti-parti pembangkang di Malaysia sekarang ini besar, kuat. Perikatan Nasional PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional kuat. Ada 74 ahli parlimen dan di antara daya tarikan sokongan rakyat beralih daripada BN dan meninggalkan PH ialah kerana antaranya untuk mewujudkan kerajaan yang bersih dan kerajaan yang menentang rasuah. Jadi sekiranya saya tidak mau bercakap yang negatif, tapi saya berharaplah betulnya pimpinan dalam kerajaan yang ada sekarang ini dengar kehendak rakyat, kan ya. Elephant in the room ialah soal dua tokoh ini, Najib dan Zaid Hamidi. Jadi jangan sia-siakanlah rakyat dan naikkan, tabalkan Perdana Menteri, sokong kerajaan perpaduan, tetapi kerana satu dua individu ini rosak hasrat kita nak pulihkan negara kita. Itulah harapan saya. Baik, terima kasih YB kerana sudah bersama dengan kita untuk berani jawab untuk sesi kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi YB. Selamat berjuang untuk rakyat, teruskan berkhidmat untuk rakyat dan selamat maju jaya daripada kami di Next Step. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada pihak penganjur. Ya. Dan juga kami ambil kesempatan untuk YB. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya dan batin, dan sementara itu selamat menjalani ibadah puasa YB. Ya, saya ingin mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa dan seterusnya kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Baik, itu dia. Baik, terima kasih YB. Itu dia para penonton bersama dengan kita hasil diskusi dalam Berani Jawab minggu ini bersama dengan Yang Berhormat Hassan Abdul Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang. Semoga bermanfaat kepada anda. Jangan lupa untuk subscribe kami di Next Step TV dan juga untuk terus memberikan sokongan kepada kami di Next Step Malaysia. Jumpa lagi minggu depan. Saya Zafar Yusof. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye.